Bismillah, walhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saudara-saudari, para peminat ruangan telusur, saya hari ini ada tajuk besar yang merupakan soalan daripada seorang penonton, iaitu saudara Samsudin Saleh. Dia bertanya, "Salam Ustaz, saya ingin tahu sejauh mana pengaruh Wahabi di Thailand sehinggakan Universiti Fatani di bawah rektornya Profesor Dr. Ismail Lutfi telah mengadakan MOU dengan KUIP, College Ugama Islam Perlis, yang diketahui umum sebagai Kolej Wahabi. Ini seolah-olah fahaman Wahabi sangat dominan di Thailand, sehinggakan sebuah universiti dapat didirikan di bawah rektornya Profesor Dr. Ismail Lutfi yang diketahui sebagai tokoh Wahabi Thailand. Adakah maklumat ini betul?" Saya jawab, Dr. Ismail Lutfi bukan Wahabi dan Universiti Fatani bukan Wahabi. Tidak ada kena-mengena dengan Wahabi. Tapi nanti secara panjang lebar saya akan menjawab selepas saya memberi huraian tentang perkataan Wahabi. Dan juga saya akan ingin memberitahu di sini bahawa kalau ada pun pengaruh Wahabi di Thailand, di Thailand bukan dominan, sedikit saja. Di Patani khususnya bukan dominan, tak boleh dipanggil menggunakan perkataan dominan, sebab merupakan segelintir yang kecil sahaja. Sebelum nak yang ini memang jawapannya memang mungkin tak disukai oleh ramai orang, tapi saya terpaksa bercakap sebab saya tahu tentang perkara ini dan kenal Dr. Ismail Lutfi dari jauh, dan dari mana dekat saya pernah berjumpa dengan beliau beberapa kali, tapi hubungan kami memang adalah, dan saya tahulah sedikit sebanyak tentang sejarah beliau. Jadi saya boleh memberi pandangan, boleh memberi penjelasan dengan jelas, dan saya percaya begitu bahawa Dr. Ismail Lutfi bukan Wahabi walaupun berpendidikan di Madinah, di Saudi, dan dia lahir juga di Saudi, tapi bukan Wahabi. Dan kenapa? Nanti saya hurai. Ya, saudara dan saudari, para penonton sekalian, nampaknya ruangan telusur semakin panas dengan tajuk-tajuk yang besar begini, dan insyaAllah mungkin satu hari nanti saya akan buat dalam bentuk rakaman supaya saya boleh bercakap dengan lebih bagus, boleh sunting, boleh potong yang mana sesuai dan yang mana tidak sesuai. Pada yang itu sama, saya boleh masuk klip, boleh masuk gambar, boleh masuk apa. Nanti saya akan buat dalam bentuk seperti dengan dokumentari. Nanti tengok caranya. Mungkin akan buat selang-seli. Kadang-kadang kita bercakap live sebegini, dan kadang-kadang kita buat dalam bentuk rakaman supaya menjadi lebih cantik, lebih informatif, maklumat, penuh dengan maklumat. Bukan saja saya bercakap begini sahaja. Kena ada nas, kena ada teks, kena ada video dalam bentuk dokumentari. Itu masa depan saya akan buat, insyaAllah. Kalau mencukupi masa. Kalau tak mencukupi masa, saya boleh buat dengan cara begini. Sebab cara begini mudah. Tapi kadang-kadang kita hanya bercakap, tidak melihat teks, tidak melihat buku, tidak melihat apa ini, mungkin boleh menyebabkan kesilapan bercakap ataupun tidak kemas dalam memberi penjelasan dan huraian. Okey. Pergi kepada Wahabi. Wahabi bukanlah perkataan yang menakutkan. Perkataan Wahabi, Al-Wahabiyun
Al-Harakah Al-Wahabiyah. Bukanlah perkara menakutkan kalaulah anda sesiapa saja yang membaca kitab ulama Wahabi zaman dulu, anda akan melihat bahawa perkataan Wahabi adalah perkataan yang bukan ditakuti, bukan dibenci oleh pengikut Syekh Muhammad Abdul Wahab sendiri. Ini terkandung dalam banyak buku, banyak kitab yang saya baca. Termasuk Syekh Abdul Aziz bin Baz, bekas mufti Saudi sendiri pun dia memuji Wahabi dan menganggap sebagai laqab masyhur na'tazzu bihi. Makna kita merupakan satu gelaran yang terkenal dan kita bangga kerana Wahabi yang merujuk kepada Muhammad Abdul Wahab baginya adalah merupakan pejuang Islam. Tidak jadi masalah. Jadi perkataan Wahabi itu bukan menjadi perkataan yang keji, tapi kerana dimomokkan oleh media barat dan oleh orang Islam sendiri apabila melihat kumpulan-kumpulan tertentu yang ekstrim, yang melampau, yang dipanggil mutatarrif, maka dikaitkan dengan Wahabi. Inilah Wahabi, yang itu Wahabi, yang ini Wahabi. Lama kelamaan orang Saudi sendiri dan orang yang menjadi pengikut Syekh Muhammad Abdul Wahab sendiri merasa tidak selesa dengan panggilan itu, dengan panggilan Wahabi, kerana momokan media, terutama media barat, dan menyebabkan mereka tak mau sebut perkataan Wahabi. Laisa Wahabi, nama ahna Salafi. Bukan, kami bukan Wahabi, kami adalah Salafi. Ditukar nama kepada Salafi, padahal tukar nama pun tidak menjadi bukan penyelesaian, sebab Salafi itu dipanggil dalam bahasa, kemudian puak media barat pula memanggil Salafi itu dipanggil sebagai fundamentalis atau usuli. Salafi adalah usuli, ada fundamentalis. Fundamentalis juga merujuk kepada puak-puak pelampau, puak-puak ekstremis yang berada di mana-mana. Itu dalam dunia barat pun, dalam Kristian pun ada puak fundamentalis Kristian. Dalam kalangan Yahudi pun ada puak fundamentalis Yahudi. Di kalangan orang Islam pun ada fundamentalis orang Islam. Tapi istilah fundamentalis sendiri bukan istilah yang buruk. Istilah fundamentalis itu adalah Salafi ataupun usuli, tapi bukan rujuk kepada ilmu usul fiqh ataupun usul din, tapi diistilah oleh media, oleh barat untuk memomokkan orang Islam dengan istilah itu. Padahal istilah asal fundamentalis, usuli, salafi, artinya kita ada latar belakang. Semua ada. Boleh dipanggil saya sebagai salafi. Saya boleh dipanggil sebagai usuli. Saya juga boleh dipanggil sebagai fundamentalis. Kerana saya juga ada latar belakang pengajian, latar belakang politik, latar belakang sekolah pondok, latar belakang petani. Semua kita ada fundamentalis. Semua kita ada usul. Semua kita ada salaf. Jadi tidak jadi masalah. Tapi bagi yang tidak mau menggunakan perkataan Wahabi, kembali menggunakan perkataan Salafi. Tapi sama. Dan ulama-ulama besar di negara Arab pun kata puak ini juga sudah merosakkan nama ulama Salaf, sebab menyamakan pergerakan mereka dengan ulama Salaf zaman dulu. Itu pun jadi masalah pula. Okey, jadi di sini saya nak bagi tahu bahawa perkataan Salaf Wahabi itu bukanlah perkataan keji pada ulama-ulama Salafiyun, ulama mana Saudi pada masa lalu, tapi ia merupakan gelaran yang disanjung, merupakan nama yang disanjung, nama yang baik bagi mereka. Itu pada pandangan ulama dulu, pada ulama Saudi dulu. Tapi sekarang tidaklah
sekarang tidak nak. Sekarang mereka tidak nak perkataan Wahabi, sekarang tidak nak perkataan Salafi pun tidak nak. Kerajaan Saudi sekarang ini, khususnya kerajaan ini putra mahkota Muhammad bin Salman sekarang ini sedang berusaha untuk nak menyingkirkan Wahabi ini. Malah dia tuduh sendiri, Muhammad bin Salman, putra mahkota Saudi, menuduh bahawa Wahabi ini digunakan adalah dibangkitkan semula adalah kerana Amerika menyuruh, memberi arahan supaya mengguna orang Islam ini untuk berperang di Afghanistan pada tahun 1979 sehingga 1988 atau 89 sehingga dapat menghalau, dapat menyingkirkan tentera Soviet Union dari Afghanistan. Putra mahkota Saudi menuduh bahawa Amerika yang bertanggungjawab menghidupkan Wahabi itu. Itu yang dituduh ataupun yang dilempar oleh Muhammad bin Salman kepada pihak Amerika. Tapi pokoknya istilah itu ataupun nama itu adalah nama baik pada masa lalu dan tidak jadi masalah. Bukan salah apa memanggil pergerakan Muhammad Abdul Wahab sebagai Wahabi, tidak salah. Kerana mereka begitu. Dalam mereka awal, Wahabi dipanggil Muwahhidun. Muwahhidun. Dan ada satu, itu pada kurun ke-18 waktu pergerakan mula muncul pada kurun 18. Tapi pada kurun ke-20 dipanggil anak-anak muda di kalangan mereka ataupun orang generasi baru di kalangan pengikut Muhammad Abdul Wahab sebagai Ikhwan. Al-Ikhwan Al-Wahabiyun atau Al-Ikhwan Al-Muwahhidun. Merupakan golongan anak muda yang terpengaruh dengan pandangan dan perbuatan Syekh Muhammad Abdul Wahab pada waktu abad ke-20 ini dan menyebabkan mereka sendiri memerangi kerajaan Saudi pada waktu itu, iaitu kerajaan Saudi ketiga. Waktu itu terpaksa kerajaan Saudi sendiri memerangi dengan puak Ikhwan ini sehingga dapat dihapus. Ramai di kalangan mereka dibunuh dan ada sebahagian mereka dikeluarkan daripada kawasan yang dirilis Saudi sendiri, dan ada juga yang telah diberi tempat duduk dalam kerajaan sendiri, dapat diserap masuk dalam pemerintahan kerajaan Saudi sekarang. Kalau kita nak bincang dari segi ini, kita kena bincang dari dua sudut. Wahabi ini, Wahabi yang sederhana dan Wahabi yang melampau, dan ini ada dalam semua pergerakan. Kalau kita nak tengok Wahabi yang melampau, kita boleh tengok sejarah Ikhwan Al-Muwahhidun yang melampau, yang kerajaan Saudi sendiri terpaksa memerangi mereka, membunuh mereka. Ini yang kita tak nak. Kalau kalau Wahabi macam ni kita tak nak. Tapi kalau Wahabi yang dari segi perjuangan akidah, perjuangan agama tidak masalah. Jadi yang salahnya adalah salah melampau. Dan bagi soalan kaitan puak Wahabi di Thailand, bagi saya di Thailand adalah bukan ada dalam maksud Wahabi sebagai pergerakan jihadi, pergerakan berperang, tidak ada. Yang ada adalah mereka yang menuntut di Arab Saudi, tamat di Arab Saudi, kebalik ke Thailand, ke Patani, dan mereka bukan semuanya setuju dengan perjuangan ataupun pandangan yang disalur, yang dididik, yang diajar kepada mereka dengan pandangan Wahabi. Ramai orang yang belajar di Azhar sendiri bukan semua setuju dengan apa yang ada di Azhar. Balik mereka tak terima pandangan-pandangan tertentu yang ada di Azhar. Saya sendiri belajar di Morocco, tamat di Morocco,
belajar di Tunisia, bukan ambil idea Tunisia, belajar di Maroko, bukan ambil idea Maroko semuanya, belajar di Syria, bukan ambil semua idea pandangan daripada Syria. Ya, jadi kita tapis. Dengan itu saya sejak mana bila-bila lagi saya telah buat kesimpulan, dan saya selalu kata dalam tulisan saya di Mingguan Malaysia, di Al-Islam pun saya selalu bercakap, kita belajar di negara Arab, di universiti Islamnya, tapi kena ingat, jangan sekali mengambil ajaran-ajaran yang telah diprogramkan mubarmajah min tarfil jami'ah, kerana mereka nak masukkan idea-idea kerajaan mereka kepada kita. Itu kita jangan ambil. Kita harus keluar daripada kempopong yang diajarkan universiti. Mana frame pemikiran itu, kita pasti keluar daripada situ. Kalau tidak, kalau saya mengambil pemikiran yang saya belajar di Qarawiyyin, di Darul Hadis Hasaniyah, saya akan memuja mana Imam Malik, mazhab Maliki akan jadi situ mereka. Tapi saya tidak berpegang begitu, sebab saya tahu bahawa mereka taksub kepada Malikiyah dan sangat sanjung kepada Malikiyah, sampai orang zaman-zaman dulu menganggap meletakkan mudawwanatul ahwa, mudawwanah, undang-undang Maliki itu kadang-kadang lebih tinggi daripada Al-Quran, mengikut cerita di sana. Ini ada dalam itu. Jadi kita tidak begitu. Dengan itu saya minta kepada semua yang belajar di mana-mana saja, nasihat saya kepada mereka, harus keluar daripada program universiti, kepopong universiti, sebab mereka ada meletakkan idea-idea untuk kita menyanjungkan pandangan mereka. Dan universiti bagi saya, satu pandangan dalam agama, uhadiyatul fikir, pergi kepada mazhab Maliki. Ini bahaya. Sebab mengajarkan kita satu pandangan. Dalam Islam pasti ada bermacam-macam pandangan, bukan satu pandangan. Yang belajar di Saudi pun suruh berpegang dengan satu pandangan sahaja, Ibnu Hanbal, mazhab Ibnu Hanbal, dan dalam versi Syekh Muhammad Abdul Wahab. Ini tidak bagus. Dengan itu bagi saya lebih memuja pengajian di Azhar. Kerana Azhar ada pendidikan, memberi pendidikan dalam bentuk pelbagai mazhab. 4 mazhab ada. Bagi saya, walaupun saya bukan Azhar, tapi saya lebih memuja Azhar kerana ada pelbagai mazhab. Ini kita kena faham. Namun begitu bukanlah saya setuju semua apa yang diajar, apa yang dididik di Azhar itu. Tapi tak nak masuk, tak nak bincang sini, akan jadi panjang. Ini adalah cara saya berfikir. Kerana saya membaca, kerana saya mengkaji bahawa kita perlu mana khuruj min hazihi al-manhaj, mana al-wahidah, mana manhaj yang diajar pada pentologi pengajian uhadiyatul fikir, pengajian one track thinking yang kita belajar di universiti. Nak satu pandangan sahaja, tak, dalam Islam dia ada pelbagai pandangan. Dengan itu saya tidak pergi situ, saya campak itu semua, ambil saja mana apa-apa yang bagus, yang baik, tapi tidaklah sampai menyanjung satu mazhab. Saya tak sama sekali. Saya tak buat begitu. Okey, itu satu hal. Dan pelajar kita, pelajar Thailand, pelajar Patani, pelajar Malaysia di tempat kita ini, bukan boleh nak dicapkan mereka sebagai Wahabi seperti dengan Arab Saudi. Sebab mereka balik, tidaklah, bukan semua dari mereka, kebanyakan mereka tidak terikut-ikut dengan cara pemikiran pemikiran agama di Saudi. Satu hal tak. Saya bertemu dengan ramai orang yang memang apabila bercakap bertolak ansur, sebab kita boleh berbeza dalam soal fiqh. Yang jadi masalah kita sekarang ini, ada orang-orang tertentu dia berpegang dengan satu fiqh, pegang dengan satu aliran. Ini jadi masalah. Tapi pelajar yang tamat daripada Saudi, Madinah ke manakah, yang balik ke Thailand, ke Patani, ke Malaysia,
saya boleh katakan, boleh dikatakan 90% daripada mereka tidaklah mengambil pandangan-pandangan satu hala, pandangan-pandangan ortodok sampai wanita tidak boleh memandu kereta, keluarkan fatwa sebagai memandu kereta. Saya rasa tidak ada seorang pun pelajar-pelajar Thailand, pelajar-pelajar petani, pelajar Malaysia, pelajar Indonesia pun terpengaruh dengan fatwa sedemikian. Tak ada. Wanita tidak boleh bekerja. Tak ada. Tak ada yang mengikut macam tu. Ini kita harus beza dengan itu. Bagi saya, kerana mereka belajar di sana, tidak semestinya orang yang belajar di sana artinya mereka dipanggil Wahabi. Tak begitu. Tak begitu. Memang ada pandangan-pandangan tertentu yang kita boleh dianggap mungkin orang ahli sunnah wal jamaah di pihak Imam Syafi'i, golongan lama, ini semua tak setuju dengan mereka, macam-macam ceritalah. Tapi ini adalah masalah khilafiyah, masalah pandangan. Kita boleh berbeza pandangan. Kalau kita setuju, okey, nak ikut mereka tidak masalah. Kalau yang tak setuju, tidak masalah. Saya ada pandangan-pandangan yang saya tak setuju, yang dibincang oleh ustaz-ustaz daripada golongan yang belajar di Saudi. Banyak perkara yang tak setuju. Saya bincang, tapi saya bincang dari sudut berbeza pandangan. Bukan menolak, bukan nak menuduh mereka, ni puak Wahabi, puak ini kafir, puak ini. Tak, saya tak begitu. Saya tidak begitu. Saya tidak main perkara itu. Tapi saya bercakap, kalau saya tak setuju, setengah-setengah orang yang terlalu melampau dalam menghukum orang Islam, begitu sangat suka menghukum orang kerana dia mempunyai pandangan satu hala, pandangan uhadiyatul fikir, pandangan one track thinking, tengok tak serupa dengan dia nak hukum, saya tidak setuju macam tu. Dan saya sendiri tidak berhukum dengan bid'ah. Sebab bagi saya ada bid'ah yang pasti ada. Yang tak boleh bid'ah hanya dalam akidah. Yang ada qati'atul subut wa qati'atul dalalah, mana pasti kena percaya begitu. Dalam agama, dalam ibadah, yang ada qati'ah, mana pasti yang kita tidak boleh berbeza. Macam mana puasa, macam mana zakat, ini tak boleh berbeza. Tidak masalah. Yang ini tak boleh ada bid'ah. Dalam akidah tidak ada, dalam badiah begini, dalam akidah seperti ini tak boleh bid'ah. Dalam ibadat begitu tak boleh bid'ah. Dan dalam hukum-hukum tertentu yang qat'iyah, yang bersifat putus, yang bersifat pasti, tidak boleh bid'ah. Ini jelas. Tapi kalau hal-hal lain, hal-hal muamalat, interaksi apa semua, hal tidak berkaitan dengan ibadah, tidak berkaitan dengan akidah, boleh kita boleh bid'ah, benar-benar sunat nawafil boleh bid'ah, boleh tambah. Tidak semestinya ikut itu. Nak buat baik kita bukan semestinya kena ikut sunnah Rasulullah SAW. Sebab ini umum. Boleh nak buat baik, nak sedekah duit, buat tidak masalah. Nak sedekah, nak buat baik kebaikan, tidak perlu semua menunggu contoh hal-hal begini daripada Nabi. Tidak ada pun disebut di dalam Quran secara mu'tamad, tapi ada konsep umum, mabadil ammah, ada di dalam Quran, suruh kita buat baik. Itu cukup. Ini bagi saya, perkara-perkara begini boleh bid'ah. Dan tidak semuanya sunnah Nabi pula. Sunnah Nabi yang kita sebut sunnah. Bukan semua sunnah Nabi kita boleh ikut. Ada sunnah Nabi kita tak boleh ikut. Nabi berbini lebih daripada 4, kita tak boleh ikut. Karena ini merupakan khasiatun Nabi. Merupakan perkara yang khusus bagi Nabi. Nabi buat perkara-perkara tertentu, kita tak boleh ikut. Nabi bercakap sebagai pemimpin negara. Kita ambil ayat itu, nak ambil hadis itu untuk nak melaksanakan berhujah, tak boleh. Sebab Nabi bercakap sebagai pemimpin negara. Kita orang biasa. Nabi bercakap sebagai panglima perang. Suruh buat perang, suruh buat begitu gini. Kita nak berhujah dengan ayat, dengan hadis begitu, kita tidak boleh. Sebab ada konteks dia, ada siak hadis itu. Ini semua jadi kita kena tahu. Jadi kita tidak semua sunnah pun boleh kita ikut. Ya, itu jelas. Bagi saya begitu. Kita kembali kepada mana yang kawan kita ni,
Syamsuddin Saleh mengatakan bahawa setelah di Thailand ini sudah dominan, orang Syiah, orang Wahabi ini dominan. Tak, di sini mereka adalah golongan kecil sahaja, yang berpendidikan di Saudi pun tidak ramai, dan mereka pun tidak menjadi sebagai pelampau, sebagai ekstremis seperti dengan setengah orang yang menjadi pengikut Muhammad Abdul Wahab di Saudi, seperti dengan golongan Al-Ikhwan Al-Muwahhidun yang saya sudah sebut tadi. Tak jadi begitu. Mereka bukan jihad di sini. Kami jihad di sini tidak ada yang jihad seperti mengguna senjata, angkat senjata untuk nak berperang sesama sendiri. Tidak ada. Tidak ada. Perkara itu tidak berlaku. Di Malaysia pun begitu juga. Saya menganggap golongan yang berpendidikan di Arab Saudi ini adalah mereka yang mendapat peluang belajar, dapat peluang balik bekerja di sini, di Thailand, di Patani, di Malaysia, di Indonesia, tapi kadang-kadang mungkin ada perkara-perkara itu membuat mereka ada hubungan dengan pihak sana. Itu saja. Tapi mereka bukanlah orang yang boleh dipanggil sebagai Wahabi. Kalau siapa nak panggil pun tidak masalah, sebab perkara istilah ini, nama ini bukanlah jijik, bukanlah keji. Tapi mereka tidak nak, jadi jangan kita panggil. Sebab itu saya tidak panggil golongan ini, tidak panggil sesiapa sahaja yang mempunyai walaupun mempunyai pandangan yang keras, yang suka menghukum orang pun begitu ramai kan. Kita lihat begitu ramai dalam masyarakat kita di Malaysia dan di Thailand sendiri pun ada yang begitu. Tetapi saya juga tidak menghukumkan mereka sebagai Wahabi. Tak, saya tak kata begitu sama sekali. Walaupun saya sendiri pernah ditenyih, diganyang, diasa oleh golongan-golongan ini waktu di Malaysia. Ditipu saya macam-macam untuk naik ke atas pentas bersama mereka. Saya seorang diri dengan mereka beramai-ramai, 2, 3, 4 orang, saya seorang diri saja dalam majlis yang dipanggil debat. Orang datang 10,000, orang datang beribu-ribu masalah. Saya dihantam macam-macam, tapi saya tidak masalah. Saya tidak masalah sebab itu adalah mereka, tapi saya tidak. Saya bercakap tentang maklumat, tentang ilmu, tak bercakap, tidak menuduh, tidak hantam orang dari segi pribadi mereka. Mereka nak jadi apa, jadilah. Itu terserah kepada mereka. Itu saya. Dan saya nak bagi tahu di sini, ada kami waktu saya budak-budak dulu, waktu saya remaja dulu, umur 15, 18, 20 itu, masyarakat kami, masyarakat Patani, adalah masyarakat yang selalu bermasalah dari segi antara tok guru berbalah, minta untuk nak berdebat, minta untuk nak berbahas macam-macam. Waktu zaman budak-budak dulu ini lumrah pada waktu dulu. Ulama ini kata gitu, tok guru ini kata gitu, dan mereka macam apabila berdepan mereka akan itu. Tapi perkara itu sekarang sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Kami sekarang sudah matang. Orang-orang yang belajar agama, tak kira pondok, tak kira yang belajar sampai ke luar negara, sudah matang, sudah ada kematangan. Tidak jadi seperti dulu lagi. Kalau dulu begitu, memang selalu nak berlaga, memang selalu nak bertembung di antara tok guru itu dengan tok guru ini. Mereka mempunyai pandangan agama-agama tertentu, tapi oleh kerana pemikiran-pemikiran sempit menyebabkan mereka selalu nak belaga. Tapi tidak ada begitu di tempat kami pada waktu itu. Tapi ada di Bangkok, ada di kawasan Bangkok sebelah atas ini ada, di mana golongan ilmuwan baru dok muncul, baru nak berbahas, baru dok berdebat, menghukum di antara mereka. Ini menjadi penyakit orang Bangkok kerana mereka ini baru sahaja belajar agama. Dulu pun mereka belajar agama di Patani, tapi sekarang ini mereka pergi belajar di luar negeri dan ada tersangkut dengan pengajian-pengajian tertentu yang betul keras sikit, dan balik di rumah
mereka memang akan berhukum. Kalau kita tengok di masjid, di setengah tempat bila ada forum, bila ada majlis, akan bertemu dengan orang-orang macam tu. Dan dalam internet pun ada, dalam YouTube. Memanglah perkara ini menjadi satu fenomena, satu mazhar min mazahir di kalangan orang Islam di Bangkok. Tapi perkara itu di kalangan kami sudah tidak ada sebab sudah terbuka lebih jauh. Memang masih ada lagi yang cetek, itu masih ada, yang tidak dalam itu masih ada, tetapi oleh kerana gelombang besar di Patani, kami ada golongan seperti Dr. Ismail Lutfi yang mesra dengan semua orang, golongan tok guru seperti Baba Ismail Sepanjang pun yang mesra dengan orang. Kalau berjawab, kalau bercakap pun secara hikmah, secara hikmah wal mau'izah al-hasanah, tidak menyentuh orang lain dan bercakap secara baik-baik kebanyakannya. Dan ini adalah merupakan perkara yang bagus. Karena sudah ada kematangan, dan kami yang bagus di sini karena kami tidak ada politik. Politik kami tidak ada, jadi tidak perlu untuk nak bergaduh dalam politik, dan kami semua tumpu kepada hal-hal agama. Ini adalah menjadi perkara yang baik dan satu perkembangan yang saya sendiri memberi sokongan penuhnya kepada apa yang berlaku pada waktu ini. Dan sebagai nak menjawabkan tambahan terhadap Dr. Ismail Lutfi, bagi saya Dr. Ismail Lutfi adalah orang yang mendapat pendidikan di Arab Saudi, di Madinah, dan dia merupakan orang yang ada asas Melayu, asas budaya tempatan, walaupun menjadi seorang alim dalam pakar bidang agama yang dipandang macam-macam oleh orang, tetapi dia boleh masuk dengan semua puak. Tapi sudah tentu ada orang-orang dan puak-puak tertentu yang tidak terima beliau kerana dituduh sebagai Wahabi dan macam-macam. Tapi saya lihat dari segi muamalah, dari segi tindak tanduknya dengan orang adalah perkara biasa seperti dengan orang lain juga. Boleh dia pergi berjumpa dengan pihak lain, waktu tok guru yang lain meninggal pun dia pergi dengan melawat juga. Itu seperti dengan orang lain, seperti dengan orang petani. Sebab Ismail Lutfi ini bukan saja seorang yang mengetahui tentang agama, tapi juga seorang yang berbudaya, mana seorang istimai, seorang yang sosial, seorang yang berbudaya. Ini musaqaf, kalau dalam bahasa, bukan saja ada ilmu, tapi musaqaf, mana intelektual, ada intelektual yang tinggi, dan seorang yang sosial, boleh masuk dalam semua keadaan. Dengan itu anda boleh lihat bahawa dalam negeri sendiri, walaupun ada orang yang tidak suka, yang benci kepada dia, yang buat macam-macam, tapi dia hulur tangan kepada semua. Dalam politik dia hulur tangan, dalam masyarakat dia hulur tangan, bersalam, berjabat salam dengan semua. Dalam keadaan dalam luar negara pun begitu. Dia baik dengan PAS, dia baik dengan ABIM, dia baik dengan UMNO, dia baik dengan Anwar dan semua. Mahathir pun datang ke universiti dia. Jadi semua ada hubungan semua. Dan ini kita boleh katakan sebagai makna orang yang musaqaf, orang yang ada intellectuality yang tinggi bagi saya. Saya melihat begitu. Tidak melihat seperti dengan orang lain melihat. Dan itu saja yang saya boleh katakan, boleh hurai tentang dia. Tapi saya tahu lebih banyak daripada itu lagi. Saya tak boleh nak cakap di sini. Saya tahu siapa dia, apa dia, macam mana, apakah aliran yang mana pemikirannya, kita tahu. Tapi saya tidak boleh, tak mau cakap lebih mendalam tentang perkara itu. Dan satu lagi, dia yang saya suka kepada dia,
dia adalah penulis, seorang ulama, seorang tok guru yang menulis. Menulis bukunya sudah banyak, dan orang yang boleh menulis, orang tok guru, orang alim yang boleh menulis dengan begitu banyak buku ini jarang ada di tempat kita. Dia tulis buku dalam tulisan Jawi, dalam tulisan Rumi, dalam bahasa Arab, apapun dia menulis. Bukunya banyak sekali. Saya tak ingat, tapi banyak sekali buku yang ditulis oleh beliau. Dan dia akan menjadi salah seorang alim ulama Patani seperti dengan ulama-ulama kami, Syekh Daud Al-Fatani zaman dulu. Ulama Patani terkenal adalah kerana mereka mencatat dan menulis. Tinggalkan buku, tinggalkan kitab begitu banyak. Dan salah seorang yang sedang berjalan menuju ke arah itu adalah Dr. Ismail Tulfi. Dia mengambil contoh, mungkinlah dia mengambil contoh daripada mereka. Dengan itu dia menghasilkan karya begitu banyak. Anda boleh cari buku dia. Saya pun ada baca buku dia sendiri, buku dia, dan ada yang dia bagi kepada saya. Jadi kita lihat ini adalah satu perkara yang bagus. Dan satu lagi, tidak ada ulama, tidak ada ahli agama yang ada peluang seperti beliau dapat menubuhkan universiti. Ini adalah satu perkara yang hebat. Bukan mudah untuk nak menubuhkan sebuah universiti yang besar. Universiti Fatani untuk menjadi menara ilmu di Fatani. Ini adalah perkara yang hebat. Tak boleh nak banding dengan semua tok guru, dengan semua ulama yang ada di Fatani sekarang ini. Dari segi itu, ini tak usah nak cakap tentang, saya tak nak banding dengan Malaysia. Malaysia pun tak ada macam tu. Ulama kalau bekerja makan gaji, tak makan gaji sajalah. Tidak akan ada usaha untuk nak buat universiti. Kalau nak buat universiti pun mungkin ya memang saya tahu ada yang buat universiti. Tapi sudah tentunya membuat saranan cadangan kepada kerajaan di Malaysia. Tapi untuk nak buat universiti sendiri, universiti swasta macam ini tidak ada. Khususnya di Thailand inilah. Dan ini adalah satu kehebatan yang tidak wujud di kalangan ahli agama, di kalangan ulama di Patani pada waktu ini. Jadi bagi saya Universiti Patani bukan Universiti Wahabi, dan Syekh Dr. Ismail Lutfi pun bukan Wahabi, tapi merupakan seorang intelektual yang ada intelektual yang tinggi dan ada hubungan dengan semua pihak, khususnya luar negara, sehingga dapat mengambil bantuan-bantuan di luar negara, tak kiralah daripada mana pun, untuk nak memperkasakan Islam di Patani dengan menubuhkan universiti. Bukan sekali itu saja. Dia ada juga visi pembangunan ekonomi dan pembangunan bahasa Melayu di Patani. Untuk memperkasakan ekonomi orang Melayu pun ada projek yang mereka buat. Nak buat seperti Putrajaya. Sekarang sudah ada Asian Mall dengan perkongsian dengan pelbagai pihak, termasuk pelabur-pelabur daripada Indonesia, daripada Malaysia. Itu adalah satu projek besar. Dan juga di sini juga sudah bergerak ke arah untuk nak memperkasakan bahasa Melayu. Dan ini adalah satu perkara yang cukup bagus. Dengan itu saya tidak suka dan tidak sokong sama sekali siapa nak menuduh Syekh Dr. Ismail Lutfi sebagai Wahabi kerana dia berpendidikan daripada Saudi Arabia dan belajar dengan manhaj Syekh Muhammad Abdul Wahab. Itu soal pelajaran. Kita boleh berbeza pandangan dari segi itu. Dan saya juga tidak setuju untuk nak mengatakan Universiti Fatani itu sebagai Universiti Wahabi. Tak. Malah Universiti Fatani sekarang ini sedang bergerak untuk menjadi universiti orang Melayu, universiti orang Islam, universiti wakaf untuk semua orang Islam, bukan untuk
kami di Patani sahaja, tapi untuk seluruh umat Islam di seluruh dunia. Kerana yang belajar di Universiti Patani bukan sahaja orang yang datang daripada tempatan, daripada Patani Jalan Terwat atau daripada Bangkok, tapi daripada seluruh negara yang mereka tahu mereka datang daripada China, daripada manapun ada di universiti di Patani. Dan saya harap satu hari nanti Universiti Patani ini akan naik taraf menjadi universiti seperti Azhar, lebih daripada Azhar lagi. Tapi ini sudah tentu perlu kepada bantuan dan pertolongan seluruh umat Islam di Thailand, di Patani, di Malaysia, di Indonesia, dan di seluruh Nusantara. Okey, saya rasa boleh anda faham sedikit sebanyak tentang apakah Wahabi ada pengaruh besar di sini. Saya beritahu tidak begitu, tidak banyak, mereka tidak banyak, dan kami tidak masalah dengan orang-orang yang berpendidikan di Saudi Arabia kerana mereka nak pegang apapun mazhab, apapun pandangan mazhab apapun, mereka amal perkara itu dari segi perbezaan pandangan, dan tidak ada seorang pun di kalangan mereka menjadi ekstrim, menjadi melampau seperti dengan puak di Asia Barat ataupun di Saudi. Begitu juga saya melihat kepada puak yang belajar di Arab Saudi, yang tamat daripada Arab Saudi di Malaysia. Saya tidak menamakan mereka Wahabi, dan saya juga akan melayan kehendak mereka kerana panggilan ini mereka rasakan susah bagi mereka. Okey, jangan panggil mereka Wahabi. Saya tak panggil mereka Wahabi. Walaupun mereka kecam saya, kutuk saya macam mana pun, saya tak panggil. Mereka tak kata engkau ni Wahabi. Dalam forum, kan forum saya seorang diri dengan mereka 2-3 orang, macam-macam kata kepada saya. Tapi saya tak kata kepada mereka, kata engkau ni Wahabi. Tak. Itu saya tak kata perkara itu. Dan saya apabila saya bincang tentang seseorang, saya tak bincang pribadinya, tapi bincang tentang ideanya. Yang saya tidak setuju, saya memikirkan perkara itu tidak baik, saya ucapkan tidak setuju dalam soal-soal tertentu yang mereka sebut, yang mereka katakan. Itu saja, iaitu perbezaan pandangan. Saya tidaklah suka untuk nak mengutuk dan mengecam orang itu berdasarkan kepada apa yang mereka pegang dan apa yang mereka percaya. Sebab saya sendiri berpegang dengan cara lain, berbeza daripada orang. Kalau saya nak orang menghormati saya juga pasti menghormati orang lain. Okey, setakat ini saja telusur pada malam ini, dan kita berjumpa lagi telusur malam esok. Sekian wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.